Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Salam petang minggu. Selamat beristirahat bersama keluarga. Saudara Syahar, apa khabar? Puan Hajah comel-comel. Doa saya anda senantiasa sihat. Saudara Syamuddin Misin, Saudara Syahar, Waalaikumsalam. Kita juga Hajah comel-comel, tak keluar ke? Saudara Ahmad Puzi, Saudara Zaliza Muhammad, apa khabar? Moga sihat walafiat. Selamat berhujung minggu bersama keluarga. Bahagialah anda semua. Puan Norli Azura, Hajah comel-comel. Bagaimana cuaca di sana? Rasanya sini mendung tapi panas. Sebab itu saya pakai baju T yang tak ada berkolak. Tak lagak, panas sangat saya. Ya, Puan Josephine Norita Abbas, Norli Azura, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Jebat Pembela, Saudara Kamurin Abdul Talil, apa khabar anda? Saudara ujung-ujung minggu ni, besok nak kerja lah saudara. Saudara cuaca mendung kata Hajah comel-comel di kawasannya. Anda yang lain bagaimana? Saya nak tahu cuaca, bagaimana keadaan di rumah anda, apakah panas? Tapi kawasan rumah saya ni panas terik, berdenting-denting. Jadi tak berani nak keluar rumah. Duduklah di rumah. Ya saudara, memanglah hari ini ramai teman-teman mengadakan rumah terbuka. Ya, Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Sebab saya yakin hari ini adalah hari terakhir kalau orang nak mengadakan rumah terbuka lah. Ya, Saudara Hashim Alias, apa khabar? Sembang petang. Dia kata cepat berkembang. Saudara Puan Salamah Yusof dari Kuala Pilah, suhu panas, panas. Ya, Saudara Puan Zabariah Akub, nak macam mana? Suasananya gitu, Puan Salamah. Kita ni terima ajalah apa yang didatangkan oleh Allah SWT dengan hati yang kental dan bersabar bertabah. Ya, Saudara Berjalil, Saudara Maksumillah, Saudara Idah Zulkifli Zaini, Azura, Puan Siti Aminah, Noraini Matan, Zakaria Zainal, Salina, Saudara Karlim Karmen, Saudara Yunus Saleh, Pok Mi, apa khabar? Saudara Osman Mat daripada Taiping, Perak, Saudara Muhammad Yustafa, Muhammad Firdaus, Saudara Muhammad Afian, Saudara Ramli bin Koncung. Tak maaf kalau tak salah sebut saudara. Syamuddin Misirin, dia kata Johor mendung, hujan gerimis, cuaca sejuk, politik panas. Bila nak reda, wallahualam bisawab. Tunggu malam nanti kita bagi pencerahan. Siang-siang ni kita bercerita tentang apa yang kita alami seperti biasa, petang-petang sambil-sambil kita melabun, minum. Ada yang teh tarik, ada yang minum kopi, ada yang saya hari ni kuih lapis. Tapi kurang, saya tak berapa minat kuih lapis. Kumat Kamit, apa khabar? Jangan, mana boleh nak balon. Suruh Kumat Kamit, malam nanti kita balon, insyaAllah. Panas malam nanti ya, Support Me. Kita balon malam nanti. Sabar. Sekarang ni kita bercerita tentang kehidupan seharian waktu petang-petang begini. Tenang-tenangkan fikiran anda, saudara. Saudara, hari ini adalah 21 Mei, saudara. Dah sampai hujung bulan. Hari yang kalau hari ni lah hari orang buat rumah terbuka, inilah hari ni rumah terbuka terakhir katanya. Ramailah orang pergi ya, Saudara Hamid daripada Kuantan, Saudara Syahid Nur. Semalam open house rumah saudara mara di Muar. Ada sate. Dapat makan sate. Saudara Syahid Nur. Dan ada juga musim-musim begini teman-teman yang mengadakan sambil-sambil buat kenduri rumah terbuka, mereka mengadakan kenduri kesyukuran. Kerana musim haji sudah pun menggamit. Tak lama lagi. Besok rasanya sudah ada penerbangan pertama untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ya, Pok Mi? Kita mendoakan yang terbaik dan semua saudara-saudara kita yang berkesempatan menjadi tetamu Allah untuk mengerjakan ibadah haji agar mereka memperoleh haji yang mabruk. Saudara Samsul Anwar, apa khabar dari Puchong? Saya tahun 2011 sempat jugalah saudara
Boleh panggil haji, tak ada masalah. Saudara Syaimat Syekh, Saudara Osman Syahri, saya buat haji tahun 2011. Dan lepas itu adalah 2 kali buat umrah. Jadi ada kerinduan. Ya, Saudara Samsul Anwar dari Puchong, setiap kali bila saya lihat gambar-gambar, berita-berita, ya Madam K, saudara kita yang berkesempatan menjadi tamu Allah, ada kerinduan, saudara. Gamitan kota suci Mekah, gamitan Kaabah. Sebab itu bila kita solat secara yang terbaik, kita pegang 2 tangan kita anggaplah bagi mereka yang pernah mendatangi kota suci Mekah, mendatangi solat di hadapan Kaabah, ingat solat kita depan kita tu Kaabah, insya-Allah, untuk mencari kekusyukan. Syahid, malam ni kita dengar ulas isu Razman. Standby. Saya tak tahu Razman siapa ya. Saudara Nur Aziah Azizan daripada Alor Pongsu. Saudara Somadin, Zizi M. Razak nak ajak invite, saya tak tahu. Saya tak boleh nak join, saya tak kerti. Saya minta maaf, saudara. Dah tua-tua begini. Ya, jadi ada teman-teman kita mengadakan kenduri kesyukuran. Ada keluarganya atau pendirinya yang bakal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Tapi tak kurang juga mengadakan majlis perkahwinan. Ada saya tengok ada jemputan, dan mulai minggu depan rasanya bermula pula, selain daripada sambutan untuk teman-teman untuk mengerjakan haji, adalah musim perkahwinan. Allahyarham bapa saya dulu berpesan, Saudara Ikram Nordin, dia pesan, dia kata anak cucunya kalau nak kahwin, nak mendirikan rumah tangga, nak buat mempelai, jangan buat sebelum musim berpuasa. Lepas hari raya boleh. Yang terbaik dia katanya musim nak buat haji, supaya pernikahan itu dapatlah pengantin mabrur. Dan bila sebut tentang perkahwinan atau mempelai ini, saudara, saya melihat bahawa hari ini, Saudara Ikram, saya merasakan bersimpati dengan pasangan pengantin lelaki, saudara. Kerana hari ini kos untuk menganjurkan majlis perkahwinan begitu tinggi. Tak macam dulu. Zaman-zaman kita dulu-dulu, tahun 70-an, 80-an, 90-an, saudara. Kalau kita mengadakan majlis perkahwinan, saudara Joy Mak Sidik, pendengar pertama dah berlepas, dah sampai pun pukul 8 pagi tadi. Alhamdulillah. Joy Mak Sidik mungkin saudara, keluarga saudara juga adalah termasuk antara mereka yang sudah pun sampai ke Tanah Suci Mekah. Saudara Mustafa, selamat petang. Dan bila bercakap tentang ini, pertama sekali, sekarang bukan soal mas kahwin, saudara. Saya kadang-kadang termenung untuk fikir, sepatutnya harga tinggi itu mas kahwin. Ya, saudara Mustafa. Saudara Abi Morris Hamzah, salam perjuangan dari Kuantan. Dan begitu juga saudara Husin Hashimi, saudara Zaid Hashim, Said Ali, saudara Ded Mahazar, Abi Morris Hamzah, salam perjuangan dari Kuantan katanya. Baik, jadi saudara, bila ini kita melihat yang mahalnya bukannya mas kahwin. Mas kahwin yang ikut negeri, kalau negeri Selangor RM375, macam itulah, tak silap saya. Tetapi wang hantaran itu yang mahal. Memanglah kadang-kadang di sebelah pihak perempuan, saudara Ramli, kat jemputan banyak juga yang saya terima, insya-Allah, saudara Ramli. Kebanyakannya bila wang hantaran itu digunakan untuk persiapan perkahwinan di pihak perempuan. Jadi artinya kadang-kadang mereka okeylah, yang mana yang kesempatan buat sekali. Itu kalau berhampiran. Tapi kalau seorang di Kedah, seorang di Kuantan, takkan nak buat serentak. Jadi terpaksalah buat berasingan. Parah kalau suami itu orang Kedah, kahwin dengan orang Kelantan, atau suaminya orang Johor, kahwin dengan orang orang Terengganu. Parah saya. Ini saya berfikir begitu. Mungkin sebab itu, mungkin gemaknya tak berapa banyak majlis perkahwinan sekarang ni, ataupun kaum lelaki yang udahlah berkurang jumlahnya. Saudara Syahid Nur, dulu zaman saya dulu, kalau di negeri Selangor, mas kahwinnya RM170. Saudara Osman Kumanti, mak janda pun nak mahal juga. Itulah saudara, yang maya hantaran itu yang mahal, bukannya mas kahwin, saudara. Kemudian bila diadakan majlis perkahwinan apa semua, Allah, buat pula bukan di rumah, buat di dewan. Sewa dewan pun 2-3 ribu. Kemudian pelamin, Wak Yomon, salam dari Johor, saudara.
Di apa ini, kalau dibuat di hotel ataupun di dewan, kos untuk pelamin 2-3 ribu juga. Belum lagi masuk pakaian pengantin. Pun 1,000-2,000 juga saya. My God, ya Tuhan, punyalah mahal nak ditanggung. Dewan, pakaian pengantin, pelamin, jangan lupa mak andam. Ya Iskandar, kalau tak ada mak andam macam tak sempurna pula. Ya saudara amal mahal. Dia kata apa, amal mahal almarhum ayah saya Profesor Dr. Razali Nawawi. Di akhir hayatnya gemar dengan analisa politik. Terima kasih saudara apa amal mahal. Macam mana kita sedekah ke Al-Fatihah je lah yang sempat saudara bila kita solat nanti. Ya Iskandar. Kemudian saudara, mak andam. Lepas mak andam, belanja untuk kos makan. Pun mengadakan catering. Ada orang minta kambing golik lah. Saudara, ayam masak merahnya. Dan orang yang membuat catering, saudara, bukan nampak muda sebab saya pakai baju ni, baju t-shirt. Dan t-shirt muda saudara. Erwah Hariza, Detma Hazar, saudara Siti Hawa. Saudara Seli-Seli, Allahualam. Umur 67 tahun nak kahwin apa semua. Takkanlah. Saya kadang-kadang bila teman-teman bertanya dengan saya, macam, boleh pasang lagi tak? Saya kata, jangan kita bersikap zalim. Kalau orang tu, kalau usia dah masuk lewat 60 tahun, kalau dia mendirikan rumah tangga, anda melakukan kezaliman pada pasangan wanita anda. Kerana bila ada perkahwinan, takkan zuriat. Kalau usianya 60 tahun, okay? Lewat setahun atau 2 tahun, dapat zuriat. Kalau ada dekat, kalau dah tua-tua ni lah, kita mungkin 2 tahun, 3 tahun. Getinya dalam usia 63, anak baru dapat seorang. Seorang baru saya. Dan usianya 1 tahun, sebulan. 7 tahun kemudian, usia anda dah 70 tahun, 67 tahun. Anak baru masuk sekolah, darjah 1. Kemudian 10 tahun mendatang, umur dah 80 tahun. Anak baru belum lagi masuk sekolah menengah. Apa yang akan tinggalkan nanti? 80 itu kalau usia tunggu sampai 80 tahun. Kalau sampai tak sampai 80 tahun, maka zuriat yang kita tinggalkan tidak mencukupi sumber kewangan untuk meneruskan pembelajaran. Sebab saya kata anda melakukan kezaliman. Saudara, ya seli-seli. Itu keadaannya. Sebab itu saya katakan janganlah usia-usia yang begini ni. Jangan fikirkan soal nafsu. Soalkan kehidupan kita. Terima kasih. Scarlett O'Hara. Kalau banyak duit tak ada masalah. Memang saudara, kalau banyak duit itu pun bagaimana keluarga yang ditinggal yang lain. Itu jadi fikir-fikirlah saudara. Jadi kalau borak putih kalau boleh jangan jadi macam saya orang Johor. Hadir dari Sarawak. Kan kalau pasangan dari Sarawak susah. Jadi berbalik pada ini kos untuk perkahwinan untuk jamuan saja. Saudara Syahid Nur lepak kat penanggah Tok Rewang masak kerja kahwin. Saudara Ismail Safian. Ya, saudara Ismail Safian, saya dulu di masa saya di Lumut, saudara, saya dah pernah buat catering. Ada, memang kos tinggi, saudara. Selalunya kos catering ni paling murah pun orang buat, paling murah lah, saudara. Hari ini mungkin satu kepala RM30. Ya, saudara, makan apa semua dengan dia punya telur, buah tangan sebab RM30. Kalau jemputan 500, 15,000 saudara. Pewai pengantin lelaki nak cari duit 15,000. Itu kos jamuan makan. Pelamin macam mana? Pakaian pengantin macam mana? Tak termasuk lagi kadang-kadang nak mendapat mak mentua yang suka-suka ada muzik-muzik, kena panggil pula kumpulan muzik 2-3 ribu lagi. Kalau karaoke kena 400-500. Waduh, inilah realiti sekarang ni saudara. Jadi saya rasalah sepatutnya kita kembalilah pada cara dulu. Cara dulu tak pakai catering, kita buat style kampung. Kita panggil orang kampung, masak. Saya lebih suka masak makanan kampung saya. Walaupun hidangannya hanya masak lemak umbut kelapa. Yang susah kita nak cari sekarang. Zaman saya dulu-dulu, saudara, seronok saya kalau pergi rumah kahwin tu, ada umbut kelapa. Artinya, bila ada perkahwinan, tumbanglah sepon pokok itu untuk buat umbut kelapa. Kalau yang ada berada lagi, tumbang pula seekor lembu. Ya, Puan Saripah Bipah. Dari ni PG Pasir Gudang Johor, Puan Saripah Bipah. Kumat Kamit dia Rewang.
rewang di sebelah Johor. Orang Johor suka rewang lah, sama-sama bergotong royong, saudara. Kalau tumbang kambing ataupun lembu untuk melapah, nak masak, dan lebih mesra lah saya rasa, saudara. Puan Siti Hawa, Erwan Syarizat, Izzuddin, apa khabar orang Pulau Pinang? Sebab saya merasakan kalau majlis perkahwinan itu dibuat secara gotong royong, lebih mesra, makanan pun lebih sedap. Walaupun hanya masak lemak umbuk kelapa dan goreng ikan kembung saja. Kos tak banyak. Dan saya juga selalu, dulu pun saya cakap, saudara, saya rindukan makanan yang terhidang dalam talam. Dan tak ada dah sekarang, saudara. Susah nak cari. Tak ada hidangan dalam talam, ada piring-piringnya. Selalunya, kalau gotong royong dulu, ini tuan rumah akan panggil, ada mesyuarat dulu, sudah mamak. Bincang dengan ketua kampung, saya nak buat kenduri anak saya nak kahwin ni. Jadi ketua kampung akan tanya, berapa mata? Bukan mata yang melihat, saudara. Berapa mata tu, berapa jenis lauk pauk yang akan dihidangkan. Mula cerita ikan goreng. Ikan goreng apa? Kalau ada ikan kembung, tak ada ikan kembung, kita beli ikan merah. Saudara, ataupun ikan cencaru. Ya. Kemudian daging. Katanya anak sulung saya tu katanya nak buat kekah. Jadi ketua kampung akan beritahu, kalau kekah ni susah juga kalau jemputan bukan Melayu, bukan Islam. Okey. Dua daging ya. Tiga lagi jelatah ataupun timun campur dengan nanas. Okey. 4 umbuk kelapa. Mana kelapa pula nak ditumbangnya? 5 sambal. Jadi 5 mata untuk satu hidangan, ada nasi. Itu di kampung, saudara. Dan selalunya kita buat pula dewan, bukan dewan buat sewa dewan di sekolah ataupun di hotel, saudara. Hadapan halaman rumah itu, maka anak-anak muda membangunkan dewan daripada penutupnya, atapnya kadang-kadang menggunakan atap rumbia, ada juga menggunakan canvas. Kelilingnya itu, saudara, digunakan bertam. Saudara Ajib Naufal, tajuk petang ni majlis perkahwinan. Dan saudara, jadi itu bilik dewan ataupun balai untuk tetamu jemputan. Kadang-kadang buatlah para dengan papan ataupun makan duduk bersila. Bentang tikar makan bersila. Alangkah mesranya. Tak, di situlah tidak ada darjat yang memisahkan sama Tok Pengulu ke, wakil rakyat ke, ataupun datang daripada seorang insinyur, seorang doktor, datang majlis perkahwinan duduk bersila. Sama, saudara. Dulu kemah pakai buluh, betul, saudara Rubiah Husin. Buluh tu buluh besar lah, saudara. Jadi ada tukang bersemua buat bergotong royong. Sebab itu dulu orang panggil kenduri kendara. Sekarang ni jemputan mempelai. Dulu kalau majlis perkahwinan dipanggil kenduri kendara. Kenduri itu sikit, saudara. Kendara tu yang lama tu. Iaitu sebelum majlis dalam 3-4 hari. Kita akan tengok anak-anak gadis. Selalu sebab itu buat dekat macam sekolah, saudara. Jadi anak-anak gadis boleh yang sekolah menengah apa semua boleh tolong membantu menganyam ataupun membuat telur, bunga telur, saudara. Sebab dulu hadiahnya door gift sekarang untuk tamu. Sekarang door gift ni macam-macam, saudara. Ada yang buat daripada cawan. Kalau orang tu hebat sikit lagi, saudara, order daripada Kemboja, order daripada dipesan daripada pusat beli belah. Dulu tak ada, saudara. Anak gadis akan duduk bertempoh menyiapkan bunga telur. Galit ada 5-6 orang duduk. Itu yang panggil kendara, saudara. Anak gadis sambil-sambil itu membuat hiasan pelamin. Saudara Samsul Anwar, itu Saudara Amran Abi dia perlis. Saudara Samsul Anwar bukan kena pecah pinggan baru meriah, tidak. Petua orang dulu tu, bila dah nak habis dalam majlis tu, kalau tak ada hujan, majlis sempurna, maka dipecahkanlah. Sama ada gelas, ataupun cawan, ataupun pinggan. Satu. Saudara Jaafar Harun, tak apa, lewat sikit tak apa. Hari ni cuaca di Kota Baru katanya ada tanda-tanda hari nak hujan. Alhamdulillah kalau hari hujan. Ya, Saudara Rosli Kamal, Saudara Puan Sakinah. Saudara Samsul Anwar, dia bukan kena pecah pinggan baru meriah, tidak. Untuk menandakan bahawa majlis itu sempurna. Jadi anak-anak gadis ni, saudara, ini seronoknya. Dia akan menganyam atau membuat pelamin. Kurang-kurangnya 3 hari, saudara. Bukan senang.
hiasan pelamin. Dan anak gadis tak boleh pula membuat hiasan di bilik bulan madu. Selalunya bilik madu, bilik pengantin hanya di anyamannya atau apa hiasannya oleh wanita-wanita yang sudah mendirikan rumah tangga ataupun mak-mak andam. Tapi di luar rumah, di luar bilik pengantin, pelaminnya kan seronok saja. Dan waktu juga anak-anak muda bermesyuarat, saudara Sri Kamal. Mesyuarat macam mana ni? Kita nak hadrah ataupun kompang. Sekarang ni kompang saja. Kompang ni adalah juga lagu-lagunya. Saudara Ramli Kencung, ada orang Jawa memang macam tu. I see. Kalau orang Jawa dia kena pecahkan baru nampak meriah ya. Saudara Rizwan Mustafa dan Langkawi. Saudara. Dan Bayi Medan. Dulu kenduri kena ada pancang, ada pokok untuk tarik. Untuk orang buat kerja-kerja kenduri biasanya pancang rokok untuk tarik untuk orang buat kerja. Tak, dulu saudara bukan nak tarik. Tuan rumah akan menyediakan rokok. Sebab anak-anak muda kan suka isap rokok. Rokok percuma, tapi bukan untuk bawa balik. Tempat mereka bekerja tu sama dia bertukang untuk buat balai untuk hidangan ataupun untuk menyiapkan tempat untuk memasak saudara. Adalah rokok. Biasanya rokok Dunhill. Bayi Medan. Itu yang membuatnya kendaranya. Jadi kendurinya sehari saja saudara. Mungkin malam. Selalunya kalau di kampung saya 2, iaitu malam berinai ataupun malam bersanding seorang. Itu malam berinai hanya untuk keluarga terdekat saja. Jadi pengantin perempuan, bukan pengantin lelaki saja, pengantin perempuan. Pengantin perempuan malam tu ada malam berinai. Dan jamuannya adalah jamuan bubur. Sama ada bubur kacang atau bubur pulut hitam ataupun bubur roti kapas. Zaman saya dulu lah saya. Yang saya syukriatan. Dulu kenduri orang buat balai, betul. Boleh bersila atas, betul. Macam budak-budak paling suka main sorok-sorok. Jadi sebab itu saya katakan kendaranya lama. Kenduri dan kendara. Jadi malam pertama berinai, main hadrah. Kalau ada lebih sikit duit ataupun ada perkumpulan majlis belia-belia, mereka mengadakan persembahan rodat. Rodat tu tarian rodat Perak je lah saudara. Negeri lain saya tak tahu. Kalau di sebelah Kedah tak silap saya apa dia panggil. Tapi di sebelah-belah utara selalunya mereka memanggil Gazal Pati. Di belah-belah Melaka pula adalah Donang Sayang dan Cak Kuncak. Rubiah Husin. Tetapi itu selepas malam waktu malam mempelai. Bukan malam persandingan seorang. Jadi malam berinai itu seorang saja. Itu sekatu. Kemudian besok maka kenduri diadakan. Kenduri daripada jam pukul 11 pagi dah start dah. Kat Perak kompang. Bayi Medan dia bukan kat Perak, bukan kompang, dia panggil rebana. Saya ahli rebana saya. Macam-macam lagu dah lupa pun dah. Dia punya bukulan tu ada letak, adalah lekun. Dia panggil lekun dia panggil. Rentak dia pun macam dulu kita kalau muzik tu kita macam dangdut lah saudara. Lekun ada, rentak biasa. Lepas tu ada penangkah. Yang selalunya bila kampung kami ada Gazal Pati. Saudara Syukri Atan. Ramai-ramai betul. Ialah masa itu saudara Syukri Atan, mungkin saudara daripada orang utara. Dan bila main hadrah ni saudara, yang paling pentingnya tu ketua kumpulan hadrah ni yang dia main pelengkah. Bukan macam biasa. Dan ada lagu-lagu yang memuja kebesaran Allah, memuja kehebatan, kasih sayang pada Nabi Muhammad SAW. Dulu saudara Ramzo, dulu kalau pergi kenduri saya terus pergi kemah masak. Lauk panas-panas, betul. Saudara Ramlan, Rompin hadir, terima kasih. Petang hujan saudara. Saudara Osman Gumanti, itu ada kugiran. Betul saudara, itu malam pertama. Kalau di Melaka dia adalah dia punya pasukan Donang Sayangnya. Seronok saudara pergi. Sampai habis selesai malam. Besok ada kerja lagi. Itu dia panggil kendara. Besoknya mengemas-ngemas. Balai belum diruntuhkan lagi. Tapi kalau pakai meja di sekolah, kita selalunya pinjam bangku kursi di sekolah. Maka besok paginya tu kena dipulang. Kena dihantarlah ke sekolah. Sebab mungkin dalam seminggu dua lepas itu anak-anak nak ke sekolah. Itu dipanggil kendara. Kendaranya juga adalah keluarga terdekat. Sambil-sambil itu ada jamuan lagi. Mereka yang bekerja bagi masakan. Pagi tu ada makanan, jamuan. Untuk para pekerja. Bukan yang digaji kan tidak. Semua gotong royong. Rusdi Kamal, apa khabar? Uncle Jude.
Saudara Hashimah Hashim. Rubiah Hussein minum petang makan biskut dalam tin. Oh, Puan Rubiah Hussein makan biskut. Saya kuih lapis tadi, saudara. Dan dalam saat-saat begini, yang saya lihat kendara tu yang lama. Kadang-kadang sampai seminggu lepas Majlis Kenduri itu masih lagi ada kerja-kerja meruntuhkan parlimen, untuk mengemas balik rumah. Itu dipanggil dulu, orang dulu panggil kenduri kendara. Tapi yang seronoknya anak dara tak boleh. Anak dara tak boleh nak buat hiasan bilik pengantin. Takut lambat jodoh. Orang dulu-dulu begitu, saya mungkin ada rahsia yang tersembunyi di bilik bulan madu. Yang tidak digalakkan anak-anak gadis ataupun yang belum berkahwin untuk menghiasinya. Tak tahulah. Ya, saudara Osman Abdullah, saudara Azli, Abdul Wahidab. Ya, saudara. Jadi, hari ini kos, dan dulu, saudara, kalau kita bercakap soal majlis perkahwinan, kos tak tinggi. Tak tinggi kosnya, saudara. Saya ingat untuk majlis perkahwinan apa semua, dia bukan 3,000 ke 5,000. Tapi hari ini, untuk satu-satu majlis perkahwinan, mengeluh. Lebih-lebih lagi kalau pasangan itu pasangan lelaki. Sebab dia harus memenuhi tuntutan keluarga. Sebab itu, belanja hantaran 10,000. Saudara. Kenduri, takkan tempat di keluarga dia tak buat kenduri pula. Tentulah dia pun nak buat juga kenduri yang sama dalam keluarganya. Aduh, pewai, brother. Untuk sebelah gadis, sebelah isteri, taklah tinggi sangat. Saudara Syukri, malam sewa video, tengok wrestling. Hulk Hogan. Itu kalau sebelum tu, saudara Penai Syukri. Sebelum tu letak TV, seronok sambil di atas orang main rebana, di bawah ni tengok TV, wrestling. Bayi Medan, kat tempat saya katanya malam ada joget lambak. Bagai nak gerak berjoget. Ya, saudara Bayi Medan. Rasanya kalau joget lambak di Melaka. Sebab dia dipanggil Cak Kuncak. Saya pernah, saudara saya ada mengadakan majlis perkahwinan di Masjid Tanah. Jadi mereka jemput saya untuk menyanyi. Saya pun nyanyilah Donang Sayang. Sambil-sambil Donang Sayang tu berpasang-pasangan. Dah ajak berjoget pula sekali. Cak Kuncak. Asyik juga, saudara. Saudara Lan, kenduri kahwin dulu tiap-tiap orang. Kampung bawa ayam, kampung hidup-hidup, bawa telur, gula, seruk. Seronok. Di Melaka pula, saudara, ada tukang. Ada apa dia panggil buapak. Buapak tu mungkin ketua kampung, dia akan mencatatkan. Mungkin orang ni datang hantar bawa beras 1 guni. Dia catat tu. Amir Hijaz bawa guni seguni beras. Okey. Salman bawa apa? Ikan. Jadi semua ditulis. Pernah ada yang bagi duit dan sebagainya, semua dicatat. Dan pengantin tersebut perlu, itu enak, baik, bagusnya dulu, saudara, sikap gotong royong. Maka bila orang yang menabung, dia panggil menabung. Orang yang menabung dalam majlis perkahwinan itu, dia pula nak mengadakan majlis atau kenduri perkahwinan anak-anaknya. Kemudian pengantin itu akan tengok, oh, Amijah bagi beras seguni. Maka dia akan cari beras seguni untuk majlis perkahwinan anak saya. Artinya kos itu tidak begitu tinggi. Kos untuk kenduri kendara di kampung rendah. Dan tidak ada pula nak, ya sekarang ni tak tahulah. Kalau kat kampung saya, saudara Kilatus, dia panggil menanam, betul. Saudara Muhammad Khamis, harga kerbau dulu baru RM300. Betul, saudara. Mak Sepangga. PY lah. Mak Sepana. Kalau sekarang ni nak kahwin, aduhai, PY. Bukan PY dah, PY kepala, berlengung. Balik rumah kira jalur atap, berapalah. Kalau tengok cicak, tengoklah cicak tu berlari, saudara. Duk memikirkan mana nak cari duit. Dia Kilatus, dia kata menanam. Itu budaya di Melaka dan Negeri Sembilan, tak silap saya. Mungkin sebelah dekat-dekat dengan Melaka. Sempadan Melaka dan juga mungkin di Muar, saya tak tahu. Mungkin. Di persekitaran dengan itu. Dan itu budaya menanam. Di kampung saya tak ada. Di kampung, orang kampung datang sekar. Jadi malam, bila seminggu sebelum majlis perkahwinan itu diadakan, maka ketua kampung akan bermesyuarat. Itulah baiknya, saudara, budaya begitu. Sekarang tidak. Sekarang ni, terpulang pada ketua keluarga tu nak pening fikir sendirilah. Kau fikirlah sendiri, Jang. Nak buat macam mana? Kenduri, kat mana? Dewan. Sewa dewan, RM3,000. Catering, RM30,000. Kemudian, pelamin, RM3,000. Pakaian pengantin, RM2,000. Tersilap jalan, terlanggar batu je, terterap saya. Hebat bila orang Melayu berbudi bahasa,
Memang adab sopan santunnya, memanglah adab sopan santunnya terbaik untuk bangsa Melayu. Saya rasalah sudah sampai untuk kita kembali sesuatu yang baik itu kita kembalikan semula saudara. Saya tak tahulah siapa yang memulakan bercara mempelai ini di hotel-hotel terkemuka. Saya tak tahulah saudara. Saudara Kastamen Haji Kastamen dia kata ada yang menanam, beri barang sebut akan dibalas semasa pemberi itu buat kenduri balik. Betul. Ada yang menanam wang ringgit, ada yang menanam lembu ke. Kalau lembu tu peninglah saudara. Sebab nak cari lembu. Ya, saudara Kastamen, itu di negeri Melaka yang saya lihatlah. Dan satu lagi di Melaka ni pula, kalau waktu makan tengah hari, ini bukan bendera saudara, ini cara masyarakat kampung itu bergurau dengan pengantin. Pengantin duduk di atas pelamin, jadi orang-orang penting, bapa, kerabat keluarga yang datang apa semua, makan depan pengantin. Pengantin tak boleh makan sama. Saudara Syukriatan, saya sewa tong aiskrim, jual depan rumah kenduri. Laris, betul lah. Syukriatan memanglah kalau musim perkahwinan ini, kita tengok memang adalah satu atau dua orang penjual aiskrim. Itulah lukah yang terbaik. Tapi kalau tuan rumah tu baik hati, dia sewa, dia ambil sekali satu tong atau dua tong. Saudara. Dan itu budayanya saya rasa sudah sampai untuk kita kembali. Di Melaka jadi pengantin duduk bersanding, saudara, tetapi tak boleh makan. Tapi kita di tempat lain, hidang pengantin lain, saudara. Hidang pengantin mesti ada udang galah, ada ayam golek. Tidak di Melaka. Saya tengok itulah yang saya hadir di Masjid Tanah, tak silap saya sekitar tahun 80-an. Saudara seli-seli nak kahwin, manggil semua 7 keturunan keluarga dan jiran terdekat. Itu seli-seli betul. Di situlah, jadi dulu saudara, bila majlis perkahwinan itu, di situlah berhimpunnya sanak saudara. Tak kiralah ada yang dekat dan jauh. Sama ada yang jauh dan dekat. Kalau dia macam di Perak tu, dia Johor pun kena balik saudara. Saudara pada ini, saudara Abdullah, saudara Raja Syarizat. Kalau tak balik majlis perkahwinan saudara tu, maka dia dilihat sebagai orang yang tak berkeluarga. Malu. Jadi, dan seronok pula bila balik tu orang bertanya. Saudara Rabuddin Pasarat, saya pernah menyantuni untuk anjur majlis wali matu urus tuan rumah cuci tangan. Berkat adanya majlis berkampung. Betul saudara Rabuddin Pasarat, itu yang terbaik. Jadi bila kita yang dari kota balik ke desa, ada majlis perkahwinan, bersambang ataupun berbual atau melabun. Secara sas, masakan baba nyonya di Melaka sedap. Memanglah saudara, tapi di Melaka dia tak buat masakan nyonya Melaka. Dia macam mana kenduri biasa lah. Ada rendangnya, ada dagingnya. Bukan masakan nyonya. Tapi kalau pergi ke Melaka, Bandar Melaka, carilah. Ya, secara sas, cari itu makanan masakan nyonya. Memang sedap. Di Melaka juga ada juga masakan Portugis. Ikan bakar Portugis, udang bakar Portugis. Jadi, bagi saya lah, kembali cerita tentang majlis perkahwinan ini, kalaulah kita dapat kembali pada desa, tentulah menyenangkan sedikit. Terima kasih saudara Mus Mustafa. Bagi saya melihat bahawa kita sudah jauh ketinggalan, jauh kesasar. Malahan kadang-kadang setiap majlis perkahwinan itu dilihat seolah nak berlumba-lumba untuk memperlihatkan kehebatan. Akhirnya, tengoklah macam mana filem P. Ramlee, filem Seniman Bujang Lapuk. Anak sudah ada 7 berdiri, teng-teng-teng, gambar anak dia tidur semua. Itu salah siapa? Salah bapa kamu, salah ibu kamu. Minta aku hantar belanja, aku tidak punya wang. Akhirnya, aku pinjam duit ceti. Sampai sekarang tak habis hutang ceti. Jadi perempuan jawab, yang kau gila aku pahal. Jadi, ini gambaran dalam keluarga bangsa kita, saudara, yang perlu kita ubah. Saudara Radim Pasarat, dia kata majlis berkampung ni kena ada gembala ataupun ketua untuk anjurkan. Saya rasa cerita bersembangan ketua kampung lah, barulah kita tahu siapa ketua kampung. Saudara, dan ketua kampung akan mengatur, saudara. Belia, kau punya tugas macam ni. Bila nak naik? Ada pula lagi perkataannya, bila nak naik? Nak naik tu makna nak pasang pelamin. Bila nak naik? Bermulanya untuk buat kemah untuk masak. Bila nak naik? Artinya nak buat balai untuk majlis makan. Dan semua itu mengikut arahan Tok Ketua Kampung. Artinya saudara, di sinilah letaknya
ketaatan pada pemimpin. Syukri Atan datang tahun 90-an, kampung Kedah kami jadi berpecah dah dengan parti politik. Itu masalah saya. Kalau bila ada parti politik, itulah masalahnya. Saya merasakan kita kena ketepikan. Bila sampai soal adat, budaya kita, kita ketepikanlah soal politik ni secara. Sebab itu saya mengharapkan sampai masanya kita, warga bangsa kita, kembalilah kemurnian kita punya budaya kita, majlis mengajukan majlis perkahwinan dulu-dulu. Dan yang datang tu pula tu tak segan-segan bagi duit. Duit tu bukan apa, sebagai tanda untuk berkeluarga. Kalau di Perak pula ada malam menyembah, malam menyembah itu 2 pengantin bersanding malam, maka kaum keluarga akan datang, dijemput. Ini Pak Lang untuk dikenalkan pada pengantin. Mungkin pengantin lelaki tu atau pengantin perempuan tu datang dari jauh. Mungkin ada macam saya orang Perak, orang kampung saya dekat Lumut misalnya. Pasangan dari Kuala Lumpur. Mana mesti kita nak kenal siapa yang datang, pak-pak saudara. Datang upacara menyembah. Ini Mak Ngah ya, jangan lupa esok tegur. Ini Mak Ngah Limah. Kampung rumah dia ujung sana. Jadi Mak Ngah pun salam. Sambil salam tu letak RM1, RM5, RM10. Ya saudara, kemudian lagi, itu Pak Lang. Pak Lang kamu bukan duduk sini, dia duduk di Kedah. Kalau kamu pergi Kedah nanti, carilah Pak Lang ya. Rumah dia kat Lostar. So Pak Lang, ini Pak Lang ni adik pada bapak pengantin suami kamu. Tengok senyum. Itulah kemesraan saya. Saya baru dia pasarat, selamat gotong royong. Saudara kasih Mak Din, itu namanya merapat. Memang untuk merapat keluarga. Kalau kampung saya panggil menyembah. Dan kalaulah keluarga tidak naik untuk apa sesi berjabat salam dengan pengantin, amat memalukan. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari Kemayan. Itu artinya dia tersisih daripada keluarga. Selalunya bila upacara begini, pengantin akan dapat paling pun saudara dapatlah RM500. Letaklah untuk upacara menyembah. Itu kemudian saudara, ada juga lagi. Itu dibagi kenduri kendara. Kuih-kuih hantaran juga akan dibagi-bagikan, tapi dia ada betting, ada apa ini dia panggil apa untuk kita, untuk saya nak yang ni. Mula ini jodol. Bodol ni kita buka lah pada harga RM10. Ya, saya betul ni dia lelongan. Dodol RM10. Betul kat cik, saya tak naik RM11. Jadi bukanya RM10, tapi bila dia kata naik RM11, bila dia masuk RM1. Bukannya apa naik RM11, RM12. Tidak. Itu dipanggil lelong Belanda lah rasanya saudara. Dodol, kuih bakar, kuih kacang, kuih goyang, kuih muih. Saudara, seronoknya saudara, satu budaya yang menghimpunkan keluarga. Ini kita semakin kehilangan. Apa yang ada sekarang, saya terima banyak saudara. Ada 20 jemputan untuk minggu depan. Terfikir nak pergi, tak pergi. Nak pergi, tak pergi. Bukan soal kan nak mengadakan apa nak bagi apa ni wang saudara, tidak. Tapi saya merasakan tidak ada gametan. Tapi kalau dulu dengar nak kahut nak ada majlis perkahwinan di kampung, melambai-lambai. Sebab saya dapat membayangkan pertemuan keluarga, dapat jumpa Mak Ngah, dapat jumpa Mak Andak. Sekarang sudah tidak ada. Adalah perkumpulan, tapi datang sekejap. Terima kasih bang. Okey, salam. Makan. Lepas makan, salam dengan pengantin, balik. Tiada kemesraan. Saya harap agar kita dapat memikirkan apakah kita akan meneruskan budaya ini berterusan sehingga yang menjarakkan antara keluarga, ataupun kita kembali pada cara asal untuk buatlah dekat rumah. Dulu lepas kenduri mesti pengantin kena jalan rumah keluarga. Betul saudara, yang terdekat. Tapi kena marah ya saudara Syukri Aslan. Itu untuk memperkenalkan. Sudahlah malam menyembah tu diadakan, tetapi kena tiap dia selalunya sebab tu kenduri dan kendara. Pengantin ni kena ada duduk di kampung sekurang-kurangnya 5-6 hari sampai Jumaat akan datang. Sebab dia akan pergi dari satu rumah ke satu rumah. Kalau kampung saya tu ada lebih kurang 500 rumah. Dia kena pergi 500 rumah tu dalam tempoh 5 hari. Saudara. Jadi jalan. Assalamualaikum. Dan itulah besarnya hati warga kota, warga kampung menerima kehadiran pengantin. Dan ini sudah semakin hilang. Hari ini, lepas kahwin, majlis buat besar-besar, masuk bulan depan, bercerai-berai. Ini yang tak baiknya saudara. Di situlah letaknya satu ikatan yang longgar. Dulu sebut sebelum majlis seminggu, seorang orang dah berkumpul. Itu saudara Rubiah Husin, itu dipanggil kendara. Saudara Kialintos dia kata, zaman kanak-kanak saya dulu ingin
ringgit kita besar, standing dolar Singapura. Betul, saudara Kiliatus. Kiliatus. Puan Rubiah Hussein, dulu sebelum majlis seminggu, adik-beradik dah datang. Itu dipanggil kendara. Dipanggil kenduri kendara, saudara. Kembalilah kita kepada budaya asal kita. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.